اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian, hari akhir, hari kemudian, hari kesudahan, dan barang yang, yakni perkara yang bergantung dengan dia, bergantung, bersangkut paut dengan dia, dengan hari yang kemudian. Daripada pembicaraan persoalan barzah, tiup sangkakala yang pertama, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar, ada syafa'atul uzma, syafa'ah besar, ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, ada titiang sirat, syurga dan neraka. Ini termasuk di dalam rukun iman yang kelima. Jadi hak terdahulunya selesai membicarakan berkaitan dengan syafa'atul uzma, selesai bicara berkaitan dengan syafa'ah besar fi fasil qada, pada menceraikan hukum, makna dibicarakan, dihisapkan. Yang mana syafa'atul uzma, syafa'ah besar, adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah besar adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang masuk di bawah rukun iman yang kelima. Jadi dalam kitab dia akan bicara panjanglah berkaitan dengan rukun iman yang kelima ni. Dinasyarkan, dibangkitkan kembali. Hak tu kalau tidak beriman tu kafir lah tu. Sebab dibangkitkan kembali ni ijma' ulama', serta termasuk di dalam perkara yang maklumun fid din bid-darurah dia panggil. Perkara yang diketahui daripada agama secara darurah, secara latah, kita panggil secara mudah-mudah. Ramai-ramai tahu belaka Bahkan kanak-kanak pun tahu bila mati akan dibangkitkan kembali, ada perkiraan, kemudian ada balasan baik syurga, balasan buruk neraka. Mana kanak-kanak pun tahu, orang kafir pun tahu macam mana kepercayaan orang Islam. Jadi dia masuk dipanggil perkara yang maklumun fid dini bid darurah dia panggil. Kita mana istilah ni kita molek tahu jugalah. Mana perkara agama yang diketahui secara darurah. Apa makna darurah? Bukan darurah hak tersepit, hak boleh makan benda haram tu, bukan. Darurah di sini secara mudah-mudah, secara latah-latah. Itu dia panggil darurah. Ada orang mengajar, baca kitab tapi tidak belajar, kitab kosong, tidak belajar tapi berani. Ni bahaya akhir zaman ni. Berani, akhirnya dinamakan ustaz juga.
Akhirnya apabila berulang-ulang kitab, jadi lancarlah pembicaraan dia. Nampak macam orang berilmu lah, walaupun yang dia ajar tu salah. Dah, yang dia ajar tu salah, macam mana yang belajar, yang dengar tu tak tahu. Yang dengar tu jahil tukir, nak tahu mana betul salahnya. Dengar tu jahil tu, hak dengar tu jahil tukir. Makna tak belajar. Apabila kata Islam iman lah, Islam terima zahir akan perkara agama yang diketahui secara darurah. Iman percaya hati akan sekam perkara yang diketahui secara darurah. Ni dah kita sebut darurah. Dia pun ceramah lah, darurah ni makna tersepit lah. Tersepit macam mana? Tengok orang tersepit darurah, barang-barang perkara haram pun boleh makan. Hak tu bicara lain tu. Dah apa maksud darurah? Darurah ni maksudnya mudah-mudah. Tak mengaji banyak pun tahu perkara hak kita cakap, perkara hak latah-latah gitu. Latah kan apa? Kan kita cakap tu. Lah, benda ni latah ni orang tahu belaka ni. Panggil latah tau. Latah. Lantas tu lain tau. Lantas tu lain. Bukan lantas ni. Latah mana ni? Mana orang tahu belaka dah. Latah benda ni. Mana masyhur orang tahu belaka. Tu panggil apa? Perkara agama yang diketahui secara darurah, kalau kita kata secara mudah-mudah. Secara mudah-mudah, secara latah, terang-terang, orang tahu belaka. Contohlah kita kata perkara agama yang ijma' ulama' yang diketahui secara latah. Contohnya kewajipan sembahyang, orang tahu belaka. Budak-budak pun tahu, orang kafir pun tahu Islam wajib sembahyang. Kewajipan puasa, haramnya berjudi, minum arak, orang kafir pun tahu. Orang Islam tak boleh berjudi, orang Islam tak boleh minum arak. Orang Islam tak boleh minum arak. Tiba-tiba di Terengganu kita dahulu, orang Islam, orang kafirnya berapa persen sahaja lesen arak 46 semua sekali. Ke Melayu dah lupa. Terengganu berapa kerat orang kafir, orang Islam dah ke Terengganu kita ni. Tapi lesen untuk jual arak 46 lesen. Siapa yang membeli tu? Orang kafir saja ke? Tak nah. Waktu sampai ke 46 lesen di Terengganu kita dahulu. Mana orang kafir pun tahu orang Islam tak boleh menaruh haram tu. Judi tak boleh. Mana apa perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah, secara terang-terang. Dia ginilah. Agama hak Nabi bawa ni 23 tahun. 23 tahun. Sebahagian sahaja perkara agama yang dibawa yang kita tahu. Sebahagian sahaja. Hak mana kita tahu ni? Hak besar-besar tu lah. Hak perkara yang latah-latah tu orang tahu belaka lah. Sebab tu lah biasa tu buat bandingan. Jadi perkara agama ni ada perkara yang besar-besar masyhur ni. Ada perkara yang kena pergi dekat baru nampak. Mana apa kena belajar banyak orang tahu. Ada perkara ni perkara yang orang tahu belaka ni. Gitu je lah. Jadi orang tahu belaka ni lah. Contohnya dibangkitkan kembali. Orang tahu belaka tu. Tidak beriman, dibangkitkan kembali, jatuh kafir. Waliyazabillah. Kemudian dibangkitkan kembali, itulah panjang pula bicaranya. Yelah, orang kafir dia bangkit kembali atas dunia, dia percaya. Mati, kalau baik akan dijadikan manusia lain pula. Kalau mati itu dia orang jahat, dihidupkan kembali jadi binatang gitu. Tu orang kafir. Dok kiamat dunia dia main musim gitu je orang kafirnya. Atau timbul dalam Yasin kita tu. Qul qala man yuhyil qala man yuhyil izama wa hiya raming tu. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah tu. Siapa yang nak menghidupkan kembali tulang-tulang ni dalam keadaan tulang ni hancur dah.
Siapa yang nak membangkitkan kembali pula ni? Tak ada dalahnya. Hak tu hak kepercayaan tak langsung dibangkitkan. Ada orang kafir dibangkitkan menjadi manusia semula atas dunia. Itu ada kepercayaan kafir yang lain. Ada orang kafir yang percaya mati habis. Gitu. Senyap. Tak ada dah. Siapa nak membangkitkan kembali? Tulang-tulang wahia ramim. Mana apa tulang ni hancur lebur dah. Siapa yang nak membangkitkan kembali? Apa jawapan dia? Qul, jawab olehmu ya Muhammad. Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Ni jawapan logik akal. Jawapannya logik akal. Jawab olehmu ya Muhammad, yang akan menghidupkan kembali segala tulang-tulang yang hancur ini adalah yang menjadikan tulang-tulang ni hak mula-mula itu. Yang menghidupkan kembali tulang yang hancur ni, yang buat tulang hak itu, hak mula-mula itu. Masa Allah Ta'ala menjadikan manusia ni kosong. Tak ada kosong-kosong. Tuhan menjadikan daripada tiada kepada ada. Tak ada kosong. Tuhan jadikan. Dah sekarang ni hancur je. Bukan tak ada. Pelik apa ni? Kalau daripada kosong Tuhan jadikan, hanya hancur, tulang yang hancur, Tuhan hidupkan kembali. Pelik apanya? Hak tak ada kosong pun Tuhan boleh buat. Ni apa? Apa panggil apa? Jawapan yang kalau kita cakap akal tu akal. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur? Hak buat hari itulah. Hak buat hari tu tak ada apa pun, kosong. Boleh buat tulang, boleh buat manusia. Dan ni setakat hancur. Tak boleh nak hidupkan kembali. Hak ada dah. Cuma hancur je. Tapi ada dah. Hak mula-mula Tuhan jadikan tu kosong, tak ada. Tuhan kuasa jadikan daripada tiada kepada ada. Hak ni setakat hancur. Mana ada. Payah apa Tuhan nak jadikan. Hak tiada kepada ada pun Tuhan kuasa. Ni jawapan dia. Kepada orang yang engkar dibangkitkan kembali. Sebab apa? Sebab tulang sudah hancur. Tulang hancur tapi ada. Daripada tak ada kita asalnya, Tuhan kuasa mengadakan. Hak ni setakat hancur sahaja, Tuhan yang samalah yang akan menghidupkan kembali. Ini hak ayat-ayat hak membicarakan berkaitan yang dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia hak ni hak bicara bab dibangkitkan kembali. Kita minggu lepas bicara dah berkaitan dengan syafaat besar, pergi pada bicara hisab. Bicara hisab, kemudian lepas hisab barulah bicara mizan. Lepas hisab baru bicara mizan. Yang mana orang yang dihisabkan akan terima suratan amalan. Adapun mereka yang masuk syurga tanpa hisab tidak akan terima catatan amalan. Terima catatan amalan dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira lah. Maka akan dihisab, dengan hisab yang mudah-mudah saja. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan pergi kepada keluarga yang beriman dengan sukacita. Ada ni. Hak terima suratan amalan dengan tangan kanan tu lah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah apa? Surah apa? Muqaddam dah. Muqaddam dah. Bukan surah dalam juz amal. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Surah dia?
Tak tahu. Mana? Ramai juga kita ni. Juz amal je kalau tak silap. Wa yanqalibu ila ahlihi masurura. Mana apa ni? Kembali kepada keluarga yang beriman dengan sukacita. Sebab apa? Hak ni terima suratan amalan dengan tangan kanan. Hak keluarga yang beriman pun sama juga bahagiannya, bahagian kebaikan. Dia akan pergi pada keluarga yang beriman lah. Keluarga tak beriman tak ada hubungan dah masa tu. Tak ada dah. Wa yanqalibu ila ahlihi. Wa yanqalibu wa yarji'u, maka kembali ia kepada keluarganya beriman dalam keadaan gembira. Ni hak terima suratan amalan dengan tangan kanan. Jadi hak mana yang dihisapkan akan terima suratan amalan, mana yang masuk syurga tanpa hisap tidak akan terima catatan amalan. Kemudian pembicaraan hisap ni lah. Pembicaraan hisap ni lah pembicaraan yang kritikal. Masa hisap lah. Mizan tu timbang dah lah. Beres dah. Mizan kalau kita kata kok, kalau hak jenis hak jenis mahkamah ni kok keputusan dah. Hisap ni pembicaraan. Ada pendakwa, ada pembela, macam tu. Hak masa pembicaraan. Mizan ni kita buat umpamaan kok, tunggu keputusan hakim. Ataupun kalau pakai kaedah juri, tunggu keputusan juri. Faham tak? Di Malaysia kita tak ada juri dah. Ada tak? Tak ada Malaysia kita. Mana hanya keputusan hakim. Jadi mizan tu umpama tu lah. Jadi masa hisap ni berat masa hisap ni berat. Hak kita cerita hak kitab yang ketiga, kitab yang ketiga hak berkaitan dengan dosa dengan anak Adam. Taubah daripada dosa dengan anak Adam. Mana wajib kena minta maaf. Kalau tak minta maaf kok pada masa hisap panjanglah. Apa? Hatu kata hisap ni lah yang saat yang kritikal. Hisap akan dibuka catatan amalan sehelai demi sehelai daripada permulaan kita balik ada catatan amalan. Dia kesalahan lampau ni bukan kita boleh ni boleh tutup buku, bukan. Nak tutup buku bertaubah. Bukan tu saya zaman jahiliyah tu saya tutup buku dah. Tak, nak tutup buku taubah. Selagi tak taubah akan dibentangkan di mahsyar. Pada ni kita kadang-kadang beranggapan seumpama tu. Tu kisah-kisah zaman jahiliyah dia kata. Sekarang kita buka buku baru dia kata. Dah catatan amalan tak ada buku baru. Jadi kita ingat ke buka buku baru. Buku lama tu kita sudah menjadi sejarah dia kata. Pandai-pandai dia ambil kira kita. Dah. Tak ada buku baru. Catatan tu berpanjangan, tak ada buku baru. Cuma kesalahan lampaunya nak tutup buku, nak bereskan taubah. Kalau dah dengan anak Adam kena minta maaf. Kena minta maaf. Itu dosa dengan anak Adam. Kalau tidak ke ni tunggu di mahsyar akan ada hisab. Hisab ni lah akan kira bicara kesalahan dengan anak Adam akan diambil pahala orang yang melakukan kesalahan. Pahala tu akan masuk dalam catatan kebaikan orang yang dizalimi atas dunia. Ni hak Nabi pernah tanya sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya sahabat. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim. Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Adakah kamu mengetahui siapakah muflis?
Jawab sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Muflis dia kalangan kami ni orang yang tak ada dirham, tak ada mata benda lah. Itu muflis. Orang muflis. Ada muflis. Nabi tanya sahabat, adakah kamu mengetahui siapa orang muflis? Sahabat jawab macam kita lah. Muflis tu lah. Menega. Akhirnya diisytiharkan sebagai orang muflis. Tapi muflis ni dia pandai. Hak disembunyi banyak lagi. Bunyi kata muflis, lapuk air senang lenang lagi. Yang tu tak tahulah macam mana. Mana sahabat jawab, muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada mata benda. Nabi kata orang muflis ni di kalangan ummah aku, mereka yang mendatangi hari qiyamah dengan pahala sembahyang, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, tapi bersamanya dibawa dosa memaki hamun akan orang, menuduh qazaf akan orang, ambil harta orang, menumpah darah orang. Maka Nabi kata akan dia dikurniakan daripada pahala kebajikannya kepada orang yang dia ada kesalahan atas dunia. Habis pahala, maka dosa orang yang dizalimi itu akan diletak atas catatan kejahatan orang yang menzalimi. Panjang hadis Muslim. Hadis sahih Muslim. Kemudian dicampur ke dalam api neraka. Dah muflis dah. Ada benda dah. Kemudian akan dicampur ni summa turiha finnar, kemudian dicampur ke dalam api neraka. Ni bicara kitab yang ketiga tu, taubah daripada dosa dengan anak Adam. Itu macam mana yang kita tak boleh nak minta maaf kerana orang yang kita ada kesalahan tu lah. Orang yang kita umpat, orang yang kita fitnah, orang yang kita maki hamun. Oh ni banyak lah ni. Macam mana sebab dah ingat dah kita nyok lama-lama. Mati dah orang yang kita ada kesalahan dengannya. Itu sebut dah melupakan. Kita perbanyakkan istighfar kepada diri kita, ibu bapa kita dan juga pada orang yang kita ada, orang yang ada hak atas kita. Orang yang ada hak atas kita. Atas kita dia tekan atas kita lah. Kita sedekah jariah ke, Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala sedekah jariah kepada mereka-mereka yang kita ada buat salah atas dunia. Mudah-mudahan sampai di mahsyar dengan pahala istighfar ni banyak kepadanya, dengan pahala sedekah jariah ni banyak kepadanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, dimaafkan kita dengan bahawa dia tidak ambil pahala kebajikan kita. Tu jalan dia. Tu jalan dia. Ni dicomel dalam kitab Minhajul Abidin. Kena ngaji molek lah. Sebab kita tak lari daripada situasi seumpama ni. Tak lari siapa-siapa pun. Kita umpat-umpat, tak ingat dah kitanya. Macam mana kalau orang yang bekerja dahulu terbabit dengan orang ramai. Terbabit dengan orang ramai. Kita bercakap dengan perkataan yang ia benci, mengumpatlah namanya. Kita bercakap dengan percakapan yang dia benci, mengumpatlah. Saya sudah melupakan, mengumpat ini bukan kata sebelah belakang. Mengumpat ni apa dia? Kita balik kepada hadis Nabi SAW. Siapa orang mengumpat? Nabi kata orang mengumpat ni zikruka akhaka bima yakrah. Nabi kata itu takrifan mengumpat ijma' ulama' kata Imam Ghazali, sebab Nabi sendiri yang takrifkan, yang definisikan apa makna mengumpat. Apa makna mengumpat? Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau, saudara pada agama. Mana orang kafir tu tak boleh mengumpat. Tengok orang kafir, oh dia ni tepang ke, capek ke, okey lah. Cerita perkara yang dah panggil mengumpat.
Mengumpat ni zikruka akhaka, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Mengumpat lah. Tak ada kata mengumpat ni kata sebelah belakang. Saya takrifan mengumpat ni boleh katakan berulang kali. Tapi dalam live FB tu ada lagi orang komen mengumpat dia kata sebelah belakang walaupun sebenar. Kata sebelah belakang tak sebenar ialah fitnah. Dia masih lagi letak mengumpat tu kata belakang. Kata dah habis-habis lagi hak takrifan salah tu. Hak tengah mengajar ni tengah mengajar minggu lepas. Mengumpat ni bukan kata sebelah belakang. Tulis lagi. Mengata sebelah belakang perkara sebenar ialah mengumpat. Mengata sebelah belakang perkara tak sebenar ialah fitnah. Jadi orang mengajar dia tak dengar, wali dia sibuk nak tulis apa main dia. Dengar orang mengajar tu. Berkali dah sebut mengumpat bukan kata sebelah belakang, tak ada tarikh tu. Salah tarikh mengumpat kata sebelah belakang. Mengumpat dia apa? Nabi ayat dah mengumpat tu apa kan? Zikruka akhaka bima yakrah. Hafal pun tak apa hadis Nabi. Zikruka menyebut oleh engkau akhaka akan saudara engkau. Kena nak ejih pula. Zikruka zal kaf ra kaf. Zikruka akhaka alif kha alif kaf. Akhaka bima be mim alif yakrah ya kaf ra ha. Allah. Dengar dia orang je satu ni dia kata ni ngeja apa gitu lalu. Tak molek. Mengumpat ni hak Nabi sebut definisi mengumpat ni. Jangan duk reka-reka lah. Mengumpat ni zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Ada tak Nabi kata menyebut akan saudara engkau, menyebut oleh engkau akan saudara engkau di belakangnya akan perkara ini benci? Dah. Jangan duk tambah situ. Ini kadang-kadang saya jenis dok kata belakang. Kata belakang mengumpat payah di mahsyar. Saya jenis saung di hadapan, dia kata. Apa? Dijahil takrifan mengumpat. Dia sekarang ni dia saung kat depan, faham tak? Ada saung apa dia? Mana dia kata sebelah hadapan. Dia takkan kata sebelah belakang. Sebab apa? Kalau kata sebelah belakang payah. Sebab apa? Mengumpat. Di mahsyarnya payah. Jadi dia kata sebelah hadapan ni bukan panggil mengumpat. Ni jadi biasa ni. Sebab apa? Sebab salah definisi takrifan mengumpat. Hak Nabi definisikan sendiri, hak Nabi takrifkan sendiri. Takrif mengumpat ni kata Imam Ghazali, takrif yang ijma' ulama. Sebab Nabi yang definisikan sendiri. Jadi saya saung kat depan ke belakang ke, perkataan yang kita kata tu ia benci, namanya mengumpat. Kita membabitkan orang ramai. Kadang-kadang perkataan kita tu orang ramai ni apa ni? Orang awam ni, orang ramai ni senyap je, malu dia. Orang lain ada ni, dia kata je dah ni penat dah ni. Mari pula orang awam ni, orang yang perbagai-bagai, orang yang perbagai lah. Macam-macam korenah orang mari ni. Hak korenah lah. Hak tak erti lah. Orang kapung-kapung kan. Isi borang pun tak lengkap. Isi borang pun salah. Yang duk kerja ni penat dah ni. Lepas tu dia ada banyak masalah pula. Balah dengan suami ke, bos duduk tekan dia, duduk marah ke dia. Lepas tu dia pula penat datang bulan. Okey lalulah. Dia kata kau puan saja ni, dok lah. Dia pun nak dianya. Dia pun kata-kata dengan perkataan yang dibenci. Mengumpat lah. Kita maaf ke tak? Dok. Masya lah. Dah ke mana? Tu kata hisab ni kritikal. Kita kena muhasabah tu. Jangan ingat ke kita tua-tua ni peceh-peceh. Kita wak amal. Dosa kita nak ada macam mana? Tapi kita nak minta maaf macam mana? Itu orang ramai. Tu jalan dianya. Kita perbanyakkan istighfar, kita perbanyakkan buat kebajikan, hadiah pahala kepada orang yang
ada hak atas kita, dia akan tuntut kita di padang mahsyar. Bila kita duduk kadang seumpama tu, kita sedar kita ni banyak banyak tonggakan ke apa panggil. Kita tak akan timbul nak sombong, nak riak, tak ada nak sombong riaknya. Takut kita menghadap Allah di padang mahsyar ni. Cuma oleh kerana kita ada persiapan dah ni, harapan kitanya, rajak kita, harapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati orang yang kita ada salah tadi tu, memaafkan kita. Kita takut tu takutlah, tapi kita kena ada rajak, ada harap pula. Ni kena ngaji pula khauf dan rajak. Ini ilmu fardu ain belaka. Ada ni takut sebab kita banyak salah. Jadi kita buat amal pun kita akan jadi buka dada. Dah. Sebab apa? Sebab buat amal ni kemudian mudah-mudahan Tuhan terima. Tapi kalau orang tak insaf, dia tak sedar diri, buat amal sikit, kita lepas pecing ni mengaji Quran, siap cerita kat orang lah. Sebulan sekali khatam Quran, macam-macam duk cerita. Apa ni? Buat amal. Lepas tu hak taubah dia dosa-dosa dengan nak ada. Itu tutup buku dah. Itu sejarah lampau, kita buka sejarah baru. Senang dia. Ni tak belajar. Akhirnya tertipu atas rupa kebajikan. Pak Imam Ghazali kata, terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Ada ni. Dah belajarnya tak mampu. Buat amal gitu. Tapi timbul bangga diri lah. Kita belajar, kita tahu kita banyak dosa. Mana kalau kita kata nak akad muka pun malu, atas dunia okey lah. Mahsyar ni di hadapan sekalian makhluk Allah. Atas dunia memanglah kita diharamkan cerita dosa lampau kita kepada orang, haram. Bukan kalau kau tanya kita masa-masa dahulu, contohnya masa dahulu kamu ni kuat joli ni, masa muda-muda dahulu kamu pernah minum arak? Tak pernah. Walau dia pernah, wajib bohong. Jangan cerita kamu masa muda ni hebat ni, joli ni, pernah berzina? Tak pernah. Walau dia pernah berzina, wajib dusta. Orang tanya, wajib dusta. Cerita kat orang kejahatan lampau, berdosa kita. Jangan. Dosa kita dengan Allah, kita hadap dengan Allah Ta'ala nah. Kalau dosa dengan Adam ni, kita hanya berhadapan dengan orang yang kita ada salah, itu cerita lain. Mana atas dunia kita, Tuhan ni setar, Tuhan tutup keaiban kita, dosa kita Tuhan tutup. Kalau Tuhan buka dosa kita masing-masing, jeluk tu apa? Beluah, jeluah. Beluah ke jeluah? Beluah ke jeluah? Jeluah. Beluah tak tahu. Benda apa ni? Yelah hok bolong tu lah. Hok bolong tu. Dah. Dengan dosa akidahnya, dengan macam-macam dosa kita ni. Dosa mata, dosa telinga, hok mengepak tu dosa lidah. Lepas tu hok kita makan tu pula. Kita orang Melayu ni makannya hok halal lah ke? Babi-babi tak pernah sentuh pun. Tapi sumber yang kita dapat nak makan, memang kita makan ayam, kita makan ikan, kita makan daging. Bukan babi kita makan, tapi kita makan guna sumber apa? Kita bekerja, kerja kita betul ke tak? Kerja kita curi tulang ke, kerja macam-macam lah. Ni mana? Betul-betul. Kalau tilik kepada kita seumpama tu, banyak janayah dia panggil, banyak dosa, tak ada nak akad muka lah. Tapi boleh buat amal sekarang, alhamdulillah. Tapi kita menjadari bahawa panjang perhitungan kita di mahsyar. Tapi biar jadi jangan nyadar. Saya sebut dah dulu kan, nyadar ni tak ada persiapan. Ada persiapan. Kita istighfar kepada diri kita, ibu bapa kita, dan pada mereka yang ada hak atas kita. Kita hadiah pahala kita tak kurang. Jadi mudah-mudahan atas usaha kita tadi tu, Allah buka hati orang yang kita ada salah, maafkan kita tanpa konsep pahala yang ada di kita, tanpa ambil pahala diri kita. Gitu je lah. Jadi kita ni, dosa dengan Adam ni, kita buat apa cara sekalipun masih lagi tergantung.
Nak naik makam macam mana? Ni mengatik orang beri zikir pada dia, naik makam. Naik makam apa dosa dengan nadang kamu banyak mana? Naik makam. Ni makam khoya ni kata ni. Naik makam ni kalau lagi kaya, lagi cepat naik makam. Kalau orang kampung biasa ni lambat sikit. Dia kena khidmat banyak. Kena khidmat banyak ke syekh ni. Kalau orang biasa-biasa ni. Kalau orang ada pakat, sekejap naik makam. Kalau orang kaya betul pula, sekejap jadi orang kanan orang kiri lalu dah. Wali lalu dah cepat tu. Ni orang apa? Orang ada kepentingan duniawi. Dia akan cari orang-orang yang hidupnya mewah, kaya raya. Sebab apa? Dia nak tupang kemewahan kekayaan orang tu. Ni macam-macam lah manusia ni. Tapi kalau kita balik kepada ilmu Fatin, kita kena insah diri lah. Banyak kita kesalahan. Sebab tu sekarang ni saya sentiasa peringat orang mengaji. Sekarang ni adalah jari, bukan lidah lagi dah. Dia sebut semua ni jari-jari ni. Jangan mudah-mudah kita nak share satu-satu perkara, keaiban seseorang, keaiban rumah tangga seseorang. Sekarang ni tersebar, kita pun share. Benda tu jelas tak jelas, betul ke tak betul? Betul mengumpat, salah fitnah. Tu je lah. Padahal siapa dia tu? Arti ada kena-mena dengan kita? Tak ada kena-mena. Dah sibuk apa? Hari dia, hari rumah tangga dia. Tu ada share tu. Tu orang jahil yang tak ada akhirah. Dia share macam-macam. Kita orang beriman pada akhirah. Apa yang kita share tu semuanya akan dibentang di mahsyar. Kita share benda baik, bentang di mahsyar, balas baik. Share benda tak baik. Kan di banyak dalam FB ni kan keburukan seseorang. Keburukan yang tidak membabitkan kepentingan ramai. Kalau keburukan yang membabitkan kepentingan ramai, itu mengumpat yang dibenarkan pada syarak pula. Ada ni, dia ada mengumpat dibenarkan pada syarak. Keburukan yang membabitkan kepentingan ramai, dia sebar seseorang yang mana dia ni penipu contohnya. Dia ni penipu, ripuk poli, ada apa semua. Itu untuk orang beringat. Itu cerita lain. Ni keburukan seseorang, masalah rumah tangga seseorang, tidak ada kena-mengena pun. Yang kita nak share sama apa semua, jangan. Itu cerita keburukan sesama kita orang Islam. Itu kata saya tengok semua tu. Apa-apa maklumat, apa-apa hal sekalipun. Sebab tu kan dah TV kan sentiasa beri peringatan kan. Nak sebar, pastikan kesahihan apa yang kita nak sebar. Apa perkara sekalipun. Perkara apa sekalipun. Perkara semasa, COVID ke, vaksin ke, jangan kita duk mudah-mudah sebar. Memang dia akan mari macam-macam. Saya pun dalam FB saya, orang masuk macam-macam, cerita. Tapi kita takkan sentuh. Tuan dah. Sebab tidak ada kesahihan dia. Akhirnya kemudian nyatalah salah sebenarnya maklumat tu. Akhirnya orang cakap mula-mula tu akan didakwa di mahkamah pula. Tengok. Atas dunia pun sudah didakwa di mahkamah. Di akhirahnya macam mana? Yang duk cepat-cepat share pula perkara-perkara yang akan mencemaskan orang, benda tak sebenar. Menakutkan benda tak sebenar. Akhirnya timbul macam-macam. Satu panggil apa? Tekanan. Saya baru saja cakap dalam telefon sebelum datang ke masjid ni. Dia kata adik dia jadi macam fobia, takut nak cocok. Sebab ada orang kata 2 tahun lagi mati. Ada orang kata 2 tahun lagi mati tu dia. Lepas tu abang duk cakap dengan saya tu, kalau mati belaka mujur awak. Habis harta benda boleh kawak belaka dah lah, orang lain mati belaka. Orang ni hak dewasa kan? Dewasa 90 berapa peratus? 95% lebih hak cocok. Hampir 23 juta. Termasuk dus pertama ada 6,000 lebih lagi. Saya ada baca dalam surat khabar. Mana kalau cocok semua hampir 23 juta. Yang tak cocoknya 1 juta, 1.09 juta. Hak tak cocok. Mana mati habis 23 juta, hampir 23 juta. Dikatakan orang yang menyatakan akan mati paling lambat 2 tahun sudah tarik balik.
Sudah tarik balik pun orang tak pakai dah tarik balik tu. Sebab dia kata diuguk, sebab tu tarik balik. Mana hok ikut ni kita kena pakai hok maklumat asal. 2 tahun paling lambat mati. Tarik balik dah tu, dah dia sudah diuguk oleh kerajaan. Sebab tu terpaksa tarik balik. Gitu pula penilaian orang awam ni pula. Hok taksub ni lah. Lepas tu macam mana orang yang seba seumpama tu 2 tahun lagi mati, semuanya masyhab belaka. Semuanya masyhab belaka. Jadi dia kata adik dia jadi macam fobia, jadi takut Dia terpaksa kena cocok sebab dia kerja. Tapi takut dia tu. Duk mikir jadi satu benda penekanan. Sebab dia terpaksa cocok sebab dia bekerja. Nak cocok paling lambat 2 tahun lagi mati. Dia kata, jadi macam satu penyakit lah pula. Tekanan. Sebab kita macam kita tak ada kaitan dengan kerja kerajaan. Tak cocok pun tak apa kitanya. Dah dia kerja kerajaan. Tak cocok, tak boleh kerja. Adalah masalah dia nya. Kalau cocok paling lambat mati 2 tahun. Jadi dia tertekan seumpama tu. Ada ni. Satu kata jangan mudah. Orang agama jangan cakap mudah-mudah. Benda-benda yang tidak jelas. Kita pula jangan share mudah-mudah. Walaupun itu keluar maklumat tu daripada orang agama, kena tunggu dulu tengok sebenar ke tak. Akhirnya maklumat tu tak sebenar. Kalau kita share dah macam mana? Tu kata kita sekarang ni hak paling besar nak kena jaga adalah jari kita. Jaga molek. Sebab apa? Semuanya akan dibentangkan di mahsyar. Ada ni. Kalau yang kita share tu keburukan sebenar, fitnah. Yang share tu keburukan tidak sebenar, share keburukan yang sebenar, mengumpat. Yang kita share keburukan seseorang yang tidak ada berkaitan dengan penting agama, tidak ada, tak sebenar, panggil fitnah, lebih besar dosa daripada mengumpat. Kita share pula makian, tak ada apa lah. Dah kita sebut tadi kita masa kerja tu macam-macam dah kita hadapi orang, kita banyak dah salah dengan orang, terlancar apa kata, terlancar lidah, terlanjur dah kitanya. Kita mengeluarkan perkataan yang orang di hadapan kita tu orang awam yang kita khidmat kepadanya, yang kita kan katakan kita ni makan gaji kan, makan gaji dengan kerajaan. Kerajaan tu siapa? Orang awam tu lah yang wi gaji ke kita. Kita kata macam-macam ke dia. Dia pula orang lemah, orang kampung. Dia pula tak reti senyap je muka dia. Menangis kadang-kadang. Kalau kena kata tu, tak nangis depan pun, pergi belakang terasa hatinya, dia kata kita gitu, terbit air mata. Macam mana orang tu? Orang yang buat kesalahan tu. Masyar belaka tu. Yelah, orang yang tidak hadapi situasi begitu, tak tahu tekanan orang yang berhadapan dengan orang ramai ni, hok kerenah bagai-bagai. Dan kalau kita tak mampu nak hadapi orang ramai hok kerenah bagai-bagai, jangan kita kerja yang membabitkan kita dengan orang ramai. Kita kerjalah, cari kerja yang tidak membabitkan kita orang, sebab kita ni cepat marah, lidah kita ni lacur sangat, mudah nak kata ikut suka kita. Sebab orang depan ni perlu pada kita. Kalau tidak, dia tak akan dapat apa yang dia nak. Jadi dia terpaksalah senyap apa kita kata. Jadi kalau kita tak boleh nak hadapi orang ramai, kita ni cepat marah, lidah kita laser orang panggil, tak usah kerja dengan orang ramai. Adakah kerja yang terbabit orang ramai kan? Kerja dengan jabatan haiwan. Suka pula dah. Dah apa suka? Jabatan haiwan pun kerja kerajaan juga. Ada pecing juga tau. Jabatan haiwan. Kita babik dengan lembu, dengan kambing. Kita marah habis-habis lembu kambing tu. Marah habis-habis. Dah menyakit macam-macam lembu kambing ni. Makan lembu kambing nak makan tak kira tak pun. Kita marah lembu tu, marah kambing. Kita ada apalah. Dah payah sangat. Tunggu. Dan membabit orang ramai ni, kalau kita boleh kawal diri, pahala wajib sentiasa. Pahala wajib sentiasa. Kita duduk kerja ni, orang mai kerana macam-macam. Kalau ikut nafsu amarah kita, macam-macam dah kita kata ni, kita sabar. Sabar daripada melakukan perkara maksiat, pahala wajib. Tanda ni. Sabar daripada melakukan perkara maksiat, pahala wajib. Mana? Dia kita sabar atas buat taat, boleh 300 darajah. Kita sabar
atas daripada melakukan maksiat 600. Ada ni. Kalau ikut dok sobo ni macam-macam dah ni. Keluar mulut kita sobo. Mari pula seorang, Allah lah hari ni buat apalah jadi macam-macam orang. Kita sobo 600 darajat. Sobo daripada melakukan perkara maksiat. Ni bukan pahala sunat, pahala wajib. Duduknya di pejabat, bukan duduk di masjid. Pahala wajib. Besar pahala tu. Kita khidmat orang ramai pula, memudahkan orang ramai pula, pahala kitanya. Kita bekerja dengan amanah, pahala wajib. Kita ingat pahala ni main duduk masjid je. Pahala ni membaca Al-Quran, berzikir, tu pahala sunat. Tapi kalau tak kena letak, kena jaga. Babik orang ramai, orang terselih orang dia. Terselih dengan dosa dengan anak Adam kok, mahsyar, hisab, hisab pada bicara hisab. Kita ni macam campur dengan hak kitab yang ketiga kita ni. Kita kitab yang pertama ni, hak rukun iman yang kelima ni. Beriman dengan hari kemudian dan barang yang bergantung dengan hari kemudian. Jadi kita duk bicara bab hisab, bicara bab mizan. Habis bicara bab telaga haud, tiang sirat, benar syurga dan neraka, kita sama baliklah. Berkaitan dengan pembicaraan rukun iman yang kelima. Jadi kita jadi campur dengan hak kitab yang keempat berkaitan dengan taubah daripada dosa dengan anak Adam. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya, padahal berbetulan segala hujung anak jarinya yang lain daripada ibu jari, alif, ya, ba tu ibu lah tu. Yang lain daripada ibu tangannya dengan cuping telinga yang sebelah atas. Ini berkaitan dengan sunat hai'ah, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang ijma' ulama disunatkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian kuliah terdahulunya saya pergi pula kepada sunat hai'ah, mengangkat tangan ketika hendak rakaat, ketika rakaat kembali kepada i'tidal, dan juga ketika bangun daripada tasyahud awal. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Ketika takbir ihram ijma' ulama. Ketika rakaat i'tidal sunat angkat tangan di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ketika bangkit daripada tasyahud awal sunat angkat tangan hanya di sisi pandangan mazhab Syafi'i sahaja. Kemudian saya cerita panjangnya minggu lepas dan minggu sebelum berkaitan dengan selepas imam memberi salam, yang mana kita makmum ni kena tambah rakaat. Kita sebagai makmum kena tambah rakaat. Kita bangkit daripada tasyahud, imam tasyahud akhir kemudian memberi salam, kita bangkit pada rakaat yang kita nak kena tambah tu. Ketika bangkit itu sunat tak kita kata Allahu Akbar tapi intiqalah, dan sunat ataupun tidak kita angkat tangan sebelum letak tangan di dada. Itu kita bicara dah kan. Faham tak tu? Maknanya kalau imam tasyahud akhir, kita rakaat kedua, kalau kita rakaat kedua tu memang kita pun ada tasyahud di situ, dipanggil tasyahud awal. Maka imam memberi salam, kita wajib kena tambah lagi 2 rakaat.
Kita bangkit, Allahu Akbar, serta kita angkat tangan, letak tangan di dada. Adapun kalau imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga, kita hanya kurang satu rakaat. Imam rakaat keempat, kita rakaat pertama, kita hanya sempat satu rakaat. Imam memberi salam, kita bangkit tambah rakaat, tidak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Ada ni. Sebab kalau kita sembahyang seorang diri, rakaat ketiga tidak ada duduk. Kalau kita sembahyang seorang diri, rakaat pertama tidak ada duduk. Tapi kita duduk tadi kerana kita makmum. Imam tasyahud akhir, kita rakaat ketiga kita tetap kena duduk sebab kita makmum. Kita rakaat pertama barunya, mari lambat sangat, kita tetap kena duduk sebab kita makmum. Bila imam memberi salam, kita sudah dipanggil seorang diri, munfarid, seorang diri. Sebelum tu kita makmum. Bila imam memberi salam, kita sudah dipanggil seorang diri. Ke imam beri salam, kita nama makmum lagi? Imam beri salam dah ni, kita ni makmum lagi ke? Dah seorang diri. Bila seorang diri, rakaat berapa kamu tu? Rakaat ketiga tu. Rakaat berapa kamu tu? Rakaat pertama tu. Bukan tempat duduk kamu di situ. Wajib bangkit segera, jangan lengah-lengah. Dan tak sunat kata Allahu Akbar. Kalau kata Allahu Akbar tak berdosa, tapi tak sunat. Adapun kalau kita rakaat kedua, imam rakaat keempat, imam pun beri salam. Kamu munfarid tu, kamu sudah seorang diri. Pelik apa? Saya tak syak awal, saya rakaat kedua kan? Pada ni kan beza tu. Bila kita jadi seorang diri selepas imam memberi salam, jadi rakaat ketiga mana ada duduk, rakaat pertama mana ada duduk. Tapi duduk kerana kita makmum, tadi makmum. Sekarang ni kita sudah munfarid, dia panggil, kita sudah seorang diri. Maka rakaat ketiga duduk tu bukan tempat dia. Rakaat pertama kita duduk tu bukan tempat dah bagi kita, sebab kita sudah menjadi munfarid, seorang diri. Wajib bangkit segera, tidak sunat kata Allahu Akbar, dan tidak sunat angkat tangan. Bangun senyap-senyap, tangan buh dada. Kalau kita rakaat ketiga ataupun kita rakaat pertama. Situ. Cuma minggu lepas saya ada beri peringatan, kalau kita lambat sangat, kita takbir ihram, imam tasyahud akhir dah, tak sempat walaupun satu rakaat, kita pun Allahu Akbar, kita pun duduk tasyahud akhir. Tapi bukan duduk kita tu, sebab kita rakaat pertama mana ada takbir kemudian duduk, kan ada. Tapi oleh kerana kita makmum, kita kena duduk lah, kita pun duduk. Imam beri salam yang kedua, yang pertama, yang kedua, kita wajib bangkit segera. Saya nak sudah tasyahud, sikit ujung kita tak segera bangkit, batal sembahyang. Sebab itu bukan tempat duduk kita. Adapun kalau imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga, rakaat pertama, memanglah imam bisa kita bangkit segera, sebab kita pun bacaan habis dah tasyahud kitanya. Tasyahud kita habis dah baca, imam rakaat keempat, dia ada selawat Ibrahimiyah, dia ada doa sebelum salam. Lepas tu kita ni, kita pun habis dah tasyahud kita tu. Siapa Hamidul Majid juga selagi imam tak beri salam. Kita rakaat ketiga, kita rakaat pertama, bukan duduk diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun berhenti. Imam lambat beri salam, sebab ni nak doa lagi sebelum salam, kita perlu tunggu. Jangan tunggu, baca pun habis. Kita bukan tasyahud akhir ni, kita nak kena tambah rakaat, kita pun habis selawat kita tu pun habis. Habis Hamidul Majid, imam ni apa ni tak beri salam lagi, kita berdoa sama tak? Tapi kita tak beri salam lagi, tak ada, jangan duduk saja. Dah duduk saja dalam sembahyang. Dah dalam sembahyang tak ada duduk saja. Tak ada. Dalam sembahyang tak ada duduk saja. Adapun ketika imam baca Fatihah kuat, kita duduk saja. Siapa kata duduk saja? Kita perhati dengar Fatihah tu imam yang kita dengar tu. Mana duduk saja? Berbeza dengan sembahyang zuhur. Imam baca perlahan, kita pun baca juga segera, sebab kita tak ada nak mendengar. Adapun kalau sembahyang imam baca kuat Fatihah, kita dah duduk saja, orang panggil. Dalam sembahyang tidak ada duduk saja. Kita kena ada bacaan. Contoh sembahyang zuhur, kita baca dah surah habis, imam tak rukuk lagi, kita ambil surah lain pula.
Jangan duduk saja. Ada pun hak imam baca surah kuat, kita perhati dengar surah dia, bukan duduk saja. Sekarang ni imam tasyahud akhir, dia lambat sedikit nak beri salam. Kita baca tasyahud tu janganlah sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun senyap tunggu. Jangan duduk saja gitu. Kita perhabislah. Kalau kita tak mahu perhabis pun kita berdoa. Tapi ikut bahasa Arab lah. Kita berdoa lah. Kita berdoa lah. Rabbana zalamna anfusana ke, Rabbana atina fid dunya hasanah ke. Kita berdoa dengan ya muqallibal qulub ke, sabit qalbi ala dinika wa ala taati. Pada ni. Jadi bila imam memberi salam, kita rakaat 3 rakaat pertama ke, kita akan segera bangkit sebab kita pun hanya membaca tu untuk supaya kita mengisi sembahyang kita dengan zikir, bukan duduk saja. Mana kita akan bangkit segera, tak ada isu tu. Yang nak kena beringatnya, imam tasyahud akhir kita baru Allahu Akbar, kita pun turun duduk. Terkadang kita baru baca tasyahud tu 2-3 bacaan barunya, baru kita baca assalamu alayka ke assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tema pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita syahadah pun belum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun belum. Segera bangkit. Wajib segera bangkit. Kalau kita tidak segera bangkit, batal sembahyang kita. Satu lagi saya nak peringat, ini perkara lain lah. Kita kadang-kadang kita takbiratul ihram, imam berada di bawah, imam tengah sujud ke apa ke, kita pun Allahu Akbar, kita turun ke tempat imam. Tak sunat kata Allahu Akbar ketika turun tu, turun saja je. Kita turun, imam dalam sujud. Dalam sujud. Kita turun je nak sujud, imam pun Allahu Akbar. Jangan teruskan sujud kita sebab imam sudah tidak berada dalam sujud. Kita ni lepas kita Allahu Akbar, imam dalam sujud, memang kita tuju kepada sujud. Tapi belum sempat kita sujud, imam pun Allahu Akbar, bangkit dia sujud. Kita jangan sujud sendiri. Kita sujud, batal sembahyang kita. Ada ni. Masa kita takbiratul ihram, betul lah imam dalam sujud. Kita turun tu memang kita tuju kepada sujud. Tapi belum kita sempat sujud, imam sudah Allahu Akbar, bangkit pada sujud. Kalau sujud pertama, dia bangkit pada duduk antara sujud. Kalau sujud kedua, kemungkinan dia bangkit kepada tasyahud awal akhir ke, ataupun kemungkinan dia bangkit kepada berdiri. Jadi maknanya kita nak sujud ni, tak boleh sujud dah. Sebab kita nak pergi pada sujud yang imam sudah tidak sujud. Tak boleh kan? Mana imam sudah berpindah daripada sujud. Apa ada ni? Kena jaga situ. Jangan kita nak sujud ni, imam bangkit dah, kita sujud juga seorang diri, batal sembahyang. Tapi kalau kita sujud dah, baru imam Allahu Akbar bangkit, kita nak sujud lama sikit boleh, sebab kita sempat sujud bersama dengan sujud imam. Tapi kita sujud je tidak sempat nak tasbih dalam sujud, imam pun Allahu Akbar, kita nak sujud nak tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, nak tasbih, tak segera berpindah ikut imam, tak apa. Tapi aulanya imam berpindah rukun, kita belum tasbih sekalipun, sunat kita kembali segera ikut imam. Itu sunat. Jangan tasbih lah. Tapi kalau kata nak tasbih juga sekali ke 3 kali ke, tak apa, tak batal. Tak batal. Sebab kita dapat sujud tu walaupun hanya sekejap ketika imam masih lagi dalam sujud. Tapi bila imam berpindah, kita tak wajib segera berpindah, tetapi kita sunat segera berpindah walaupun tidak sempat tasbih, walaupun sekali. Tapi nak ceritanya, kita sempat sujud ketika imam berada dalam sujud. Tapi kalau kita baru nak sujud, imam sudah Allahu Akbar berpindah rukun, jangan teruskan. Jangan teruskan kita nak tuju sujud, jangan, sebab imam sudah tidak berada di dalam sujud. Kena jagalah situ. Ada ni. Ini hak kita masuk dalam sembahyang ketika imam bukan di dalam berdiri membaca Fatihah ke surah ke. Kena kira tu. Orang kita ni ada satu peseng pula.
Imam duduk bawah tu dia tidak takbir, dia berdiri atas. Dia tak tahu, dia kata kalau takbir wajib kena turun ikut imam. Rakaat tak boleh. Boleh pahala dah, pahala semayang. Dia kata rugilah rakaat tak boleh kan. Dia pun tunggu atas, tunggu. Sebab imam tengah sujud pertama, jadi tunggu. Imam pun tasyahud akhir. Allahu Akbar, baru dia tasyahud akhir. Oh, takbir juga. Dia ingat kot imam banyak rakaat lagi barangkali. Kena-kena imam kat akhir dah. Baru takbir. Dililah belakang. Imam pun tasyahud awal. Lilah belakang. Allah kata malahnya. Adalah tadi masa dia masuk sah tu imam sujud. Okey dia tak takbir. Tapi di ihram rakaat tak boleh. Kena-kena imam tasyahud awal. Dia tunggu situ. Oh kata malahnya lah. Jadi kira untung tak untung. Walaupun rakaat tak dapat, tapi sudah dapat pahala wajib sembahyang. Mana kita dalam apa tu? Dalam melakukan sembahyang hak wajib. Rakaat memang tak dapat, tapi kita sudah dapat pahala sembahyang yang hukumnya wajib. Yang paling besar pahala ibadah zuhur sembahyang lah. Yang paling besar pahala ibadah zuhur sembahyang. Hak paling besar pahala akidah lah nombor satunya. Hak zuhur paling besar pahala adalah sembahyang. Jadi walaupun kita tak dapat rakaat, tetapi kita sudah masuk dalam sembahyang, sudah dapat pahala sembahyang. Cuma saya ingat tadi ni, kalau kita turun nak pergi kepada imam tadi yang kita memang tak dapat rakaat, kalau imam sudah berpindah rukun, jangan kita buat hak rukun imam yang sebelum, jangan buat. Saya contoh tadi dengan sujud lah. Tu kena jaga tu. Kadang-kadang kita tu terlajuk di situ tu. Terlajuk. Sebab kita matlamat dia nak turun pada sujud, sebab tadi imam dalam sujud. Ini perkara lain lah. Perkara lain. Kita balik kepada masalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dia keadaan tangan tu sama je. Saya akan cerita keadaan tangan. Jadi nak cerita dahulu di sini ni hak berkaitan dengan mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Mengangkat ni bila masa dia. Ni saya sebut dah minggu lepas. Dia ada sunnatun mustaqillah, sunat yang asing-asing. Angkat tangan satu sunat, macam mana keadaan tangan, macam mana keadaan jari. Angkat tangan tu separas mana, setinggi mana. Angkat tangan tu bila, letaknya bila. Ni dia panggil sunnatun mustaqillah belaka ni. Jadi di sini mengangkat dua tangan pada takbiratul ihram ni, permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Makna apa ni? Angkat tangan bersama dengan takbir. Sebab dalam hadis sahabat menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara summa rafa'a yadayhi. Nabi takbir, kemudian Nabi mengangkat tangan. Tapi summa ni bukan tertib lah, bukan kata Allah, bukan kata Allahu Akbar barulah angkat tangan. Di summa ni asalnya tertib. Kabbara summa rafa'a yadayhi. Hadis daripada Wa'il bin Hijir menceritakan Nabi ni kabbara summa rafa'a yadayhi. Tapi situ bukan summa tertib ni. Maknanya Nabi takbir bersama dengan angkat tangan. Maknanya tangan duduk bawah, Allahu Akbar. Gitu. Adapun dalam hadis yang dipakai dalam mazhab Hanafi ni, sahabat menceritakan Nabi ni rafa'a yadaihi, akad siap-siap, summa kabbara, barulah Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi. Ada hadis belaka. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i Hambalinya dah. Angkat takbir bersama, angkat tangan bersama dengan permulaan takbir. Tangan duduk bawah, Allahu Akbar. Adapun mazhab Hanafi, mazhab Hanafinya angkat dulu siap-siap. Angkat dulu. Mulut belum takbir, angkat dahulu. Lepas siap dah angkat, Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi. Ada hadis belaka. Ada juga imam-imam kita seumpama tu.
Dia nak pakai mazhab Hanafi ke ataupun pakai langgar dok ke mazhab ke, tak tahulah. Adalah tu imam seumpama tu. Diangkat dulu siap-siap. Diangkat dulu siap-siap. Angkat dulu. Angkat. Takbirnya belum. Angkat dulu barulah Allahu Akbar. Ha ni tak kita kata tak ni. Permulaan angkatnya bila nak angkat tangan? Bersamaan dengan permulaan takbirnya. Apa maksudnya? Ini mazhab Syafi'i kita. Permulaan angkatnya, permulaan angkat dua tangan bersamaan dengan permulaan takbirnya, takbir seseorang. Selesai masa dia Allahu Akbar. Mana bat ni sedang molek tangan sampai di dada. Lepas tu orang hok berkawal-kawal tu tu kena perobat cara lain tu. Hok was-was tu. Angkat tangan jadi berpusing-pusing. Tu kena tu lah. Ada tak tengok TV Hijrah petang kemarin pukul 5.30? Ada tengok? Yelah, apabila dia berjumpa dengan saya dia ikut rakaman, dia ikut kebetulan gitulah. Jadi saya cerita tu mudah sikit pekohnya, jadi dia agak ringan sikit lah was-was tu. Sebab bab najis ni agak begitu begini ni, mana ada ni. Kalau najis sungguh pun mazhab Malikinya sunat je basuh najis, maknanya di situ dia ada ringan sedikit lah. Tapi oleh kerana ianya sudah membabitkan jiwa, saya nasihat dia supaya jumpa doktor lah. Bab pekoh dia faham dah. Kalau kata najis betul pun mazhab Maliki sah je semayang, nak sibuk apa. Kalau najis betul, najis warna lagi dah mandi 9 jam dah, nak ada najis mana lagi dah. Kulit pun habis dah, jadi putih lepuk dah tak tahunya. Cuba mandi 9 jam putih dah. Mana hitam-hitam cuba mandi 9 jam. Kan disebut kemarin kan mandi 9 jam kan. Cuba mana hitam-hitam mandi 9 jam. Keluar tu bakal putih dah. Tak payah pakai lah lotion untuk putih tu, tak payahlah. Mana kalau betul ada najis pun mazhab Maliki sunat je basuh najis. Mana cerita pekoh rengang reda sikit tapi tetap dia berulang. Kata kena berobat, kena pergi jumpa doktor. Ada ni. Jadi kalau kita ada penyakit seumpama ni, kalau hak agak kritikal kena jumpa doktor lah. Bukan dah tu kalau takbir imam 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, imam beri salam dia Allah. Macam buat apa tak tahu lah, bersenam ke apalah. Lepas tak beri salam, ada pula makmum tambah rakaat hok mari lambat. Gikut pula belakang makmum hok tambah rakaat tu. Lepas tu Allah tu pun beri salam, dia pun balik. Apa ngapa tu sudah kadang-kadang dia sudah makan masa bertahun-tahun. Hak ni kena berobat. Kena berobat. Kena pergi jumpa doktor. Yang ada ni. Sebab ramai dah jumpa saya hak jenis-jenis hak kritikal tu. Hak mana saya kata pergi jumpa doktor lah. Alhamdulillah lah. Jadi hilang penyakit tu. Ada yang penyakit tak hilang, orang tu hilang. Tak nampak dah. Tak nampak dah. Makna dia tak boleh bersentuh dengan orang. Dia rasa macam orang ni tak suci. Jadi terpaksa elok mana ni. Itu sudah kritikal tu, apa benda ni. Kalau orang tu najis sekalipun, kering sama kering, najis tidak akan berpindah. Mana? Ada juga orang mana kalau nak semayang je, anak cucu tak ada mari dekat. Apa anak cucu kita siapa? Najib Mughalazah ke? Oh ni main nak pegang ni. Cucu main nak pegang. Lari tok dengan tok ki. Apa masalah? Nak semayang ni. Tak kenapa? Ada ni. Abang gitu. Abang apa? Tidak normal. Ke macam mana kita orang normal? Nak semayang. Cucu mari jember.
Cucu mari nak dekat dengan kita, kita suruh dia lari ke? Tak. Kenapa? Kenapa kita nak suruh cucu kita lari? Itu normal. Kalau orang panggil tak normal, tak dia. Dia tak bisa cucu dia pegang dia. Dan memang ada orang yang memang tak boleh dengar orang. Tak boleh. Jadi dia jadi agama jadi stres. Memang supaya berubat. Ada orang ni dia sebut salah. Dia nak jumpa doktor ni dia rasa malulah. Sebab doktor ni doktor bahagian jiwa. Dia beranggapan macam dia ni orang gila. Bukan, dia banyak perkara jiwa ni. Trauma ke, jiwa juga. Apa lagi? Kemurungan ke, jiwa juga. Bukan gila. Dia kena tipu ratus-ratus ribu contohnya. Lah, ratus-ratus ribu ni licing dalam akaun. Kena tipu lah, pada kena tipu pasal sekarang ni lah. Kemurungan, makan tak ambuh, mandi tak ambuh, pergi kerja tak dah lah. Kerja orang berpelajaran tinggi juga. Kemurungan. Lepas tu macam mana? Berubat cara moden lah. Sembuh. Alhamdulillah. Molek ada. Boleh sambung kerja, boleh sambung pula pelajaran. Tapi ada orang dia kata kena pergi jumpa doktor ni. Sebab banyak-banyak perkara. Mula-mula mari tanya Fatihah. Saya baca Fatihah menyebabkan orang marah saya. Sebab saya makmum ni baca kuat mengganggu orang. Jangan bacalah Fatihah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, makmum tak payah baca Fatihah. Fatihah imam itulah menjadi Fatihah bagi makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa qiraatul imam qiraatul lahu. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Kemudian bacaan imam ialah bacaan kepada makmum. Makmum tak payah baca dah Fatihah. Tak payah baca. Dia diam sudah. Tak apalah pakai mazhab Hanafi Maliki. Selesailah hak tu. Tasyahud pula lekat. Allah kata banyak perkara. Dia jadi banyak. Banyak. Lepas satu. Mana bila tanya memang saya akan cerita hak ringan-ringan. Macam petang semalam tu macam cerita ringan-ringan. Lega dah situ dia akan timbul tak pergi hospital. Pada ni. Tapi dia sudah ringanlah sikit bila cerita-cerita tu. Cerita bab hukum. Dan apa yang saya cerita tu dia tahu dah sebab dia ikut dah saya sebut pekoh-pekoh ni. Tapi dia masalah. Tu kata jumpa doktor. Hak berat-berat pun ada, jangan. Dia mari was-was. Tuhan ada ke tak ada? Aku ni Islam ke kafir dah? Dia kata jumpa doktor. Bahaya tu kata, jumpa doktor segera. Jumpa doktor okey, balik ada apa-apa. Dia kena makan ubat sekejap je. Lepas tu insya-Allah lah balik normal. Tapi ada orang dia gitulah, dia sebut salah takut. Tapi akhirnya masalahnya tak selesai. Akan timbul satu masalah dalam ibadah. Jadi ibadah ni satu perkara yang membebankan. Syaitan nak jadi kita ni masuk waktu dah. Allah lah, masuk waktu dah ambil semayang, penipali dok mikir. Lepas tu nak semayang, nak takbir pula, Allah lah. Mana jadi macam satu bebanang semayang ni. Mana bunyi orang bang tu diserabut dah. Allah kata padahal sepatutnya beribadah, kenapa nak bebanang? Dia kata kalau ada masalah gitulah, pergi berubat. Berubat cara tradisional gitulah, berubat belakalah, insya-Allah lah. Semua tu datang daripada qada dan qada Allah Taala belaka. Asbab bagi bekas sama, sekali tu pegangan kita tetap dah. Jangan orang ambil semayang ni siapa ke ni lokoh. Ni lokoh pun ambil. Melecik pun. Basuh tangan ni. Basuh tangan. Pandai ni. Kan kita kan memang disunatkan kita selati. Itulah sunat selati. Tak payahlah siapa ke Allah kata sebab dia dah ambil kertas pasir. Kalau ambil kertas pasir warna jadi. Ambil kertas pasir, kena kertas pasir. Oh dia ni, siapa ke ni? Luka. Normal panggil. Dah kena berubat. Jiwa dia sudah tak normal. Mana kita nak tu pun kita kena atur kepada perubatan. Gitu, jangan biarkan. Ni. Tepi mata ni. Sekali ambil semayang, merah mata. Dia ni. Gahar tepi. Kan kita kan disunatkan. Tepi mata ni sunat kita gosok.
tepi ni dia apa? Ropong hidung ni sunat kita amati. Sunat. Takut ada apa ni? Ada hinguh yang kering ke, sunat amati. Dia buat hidung ni siapa pakai hidung tu hak jenis merah tu apa? Pakai patung betul. Itulah benda. Mata merah, hidung merah ambil sembahyang. Ada apa benda tu? Ada orang dia mengadu tua-tua telinga dia berat. Kenapa? Saya kalau mandi wajib, dia kata, selagi tak spray cuping telinga dengan air pahit, tak puas hati dia kata. Sebab cuping ni dia berlipat-lipat ni, dia berlipat-lipat. Dia spray masuk air dalam telinga, tua-tua jadi telinga dia berat. Apa? Tak puas hati. Kata sebaik buat spray dengan air pahit. Kalau spray dengan pilih bomba tu lagi sedap tu kata. Dia spray, mana dia spray. Ni takut mandi wajib. Bukan ambil wudu semayang untuk satu waktu je. Mandi wajib, untuk berapa waktu semayang? Lagi lepas tu baru mandi wajib pula. Lepas tu untuk berapa waktu semayang? Oh, dia pun mandi wajib tadi. Oh, dia mandi sampai perengkat. Subuh pun tak sempat subuh. Mandi wajib. Ada orang bukan mandi wajib pun, ambil wuduk je. Tiap hari subuh gajah, subuh apa? Subuh gajah apa panggil tu? Subuh habis waktu tu lah. Subuh gajah. Kau ingat apa? Subuh gajah lah kau panggil. Dia subuh masuk bila air pukul berapa? Pukul 4 pagi. Nak main subuh. Orang pukul 4 pagi tu kalau bangun awal tahajud, dia duduk dalam bilik mandi pukul 4 pagi. Kita ni daripada bilik kita kepada bilik mandi, kita melangkah dengan kaki kanan ke kaki kiri. Dengan kaki kiri. Daripada bilik mandi kepada tandas, kita melangkah dengan kanan ke dengan kaki kiri. Maknanya walaupun bilik mandi itu bukan tandas, tapi bilik mandi itu tetap tempat yang kita langkahi dengan kaki kiri. Kita nak masuk pasar kan, kita melangkahi dengan kaki kiri. Tempat yang kita melangkahi dengan kaki kiri, jangan kita duduk lama. Jangan duduk lama. Ni masuk bilik mandi sampai ke pukul 4 pagi, subuh pun habis juga. Dah apa benda tu? Tu tak normal dia panggil. Sepatutnya kalau dia bangun awal pukul 4 pagi, dia beribadah. Bukan duduk dalam bilik mandi tu. Dah dia tidak beribadah. Subuh dia tinggal hari-hari perangai gitu. Lepas tu nak kira mana? Boleh ke syaitan. Dah lah tinggal semayang. Tinggal semayang dosa besar. Satu waktu nama saya tercatat di pintu neraka. Saya qada segera semayang saya. Awak qada semayang satu rukun taubah. Kalau tinggal ke farduan, satu rukunnya qada. Tapi kalau kamu mengulangi, kamu tidak melengkapkan rukun taubah, dosa kamu, nama kamu meninggalkan satu waktu semayang tercatat di pintu neraka, kekal dosa tu, kekal nama di pintu neraka. Saya qada, awak qada, lepaslah kewajipan qada, tapi awak tak lepas kewajipan taubah. Betul lah qada satu kewajipan, tapi ianya hanya satu daripada 4 rukun taubat. Qada semayang itu wajib. Memang wajib. Dia menunaikan kewajipan qada semayang. Tapi nak menghilangkan dosa, nak menghapuskan nama di pintu neraka, kena lengkapkan rukun taubah. Rukun taubahnya ada 4. Qada saja baru satu rukun. Menyesal satu rukun. Azam bulat tidak akan mengulangi tiap-tiap pagi seumpama tu. Mana apa? Dia kekal dosa kerana meninggalkan semayang, namanya kekal di pintu neraka. Dia ingat ke dia qada tu dia okey dah. Dah. Betul, qada tu wajib. Memang wajib kena qada, tapi tidak melengkapkan rukun taubat laginya. Satu waktu. Ini tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari. Ini cerita ayah haji ni. Kalau kita kata macam budak-budak subuh nak semayang tu lah. Masuk bila air ke 4 pagi. Ni dia kena berubat. Sebab orang yang was-was ni,
Dia bila dia sekarang dia urus diri dia sendiri. Dia urus diri sendiri. Dia menyeksa diri sendiri. Dia membangkang diri sendiri. Kita pun kena berobat dah. Sampai masa dia uzur. Diuruskan oleh anak-anak. Dia mengekali was-was dia tu, anak-anak lari. Tak sanggup nak urus. Tak sanggup nak urus. Nak masuk dalam bilik mandi ni, situ kena basuh. Pintu tu kena basuh. Megang tu kena basuh. Hot ni kena basuh. Hot ni kena basuh. Tuang dah basuh lagi ni. Duduk atas kursi ni. Chair. Kena basuh ni. Ni pintu-pintu kena basuh. Tempat megang. Basuh tu kan. Banyak dalam bilik mandi tu kan. Kena basuh. Satu hal pula. Dia klik-klik tengok. Masa dulu dia buat sendiri. Sekarang ni, bebanang dia tu, dia nak menyusahkan anak-anak. Akhirnya anak-anak masing-masing lari tak mau cara. Ni orang suah ni bila dia uzur, memang dia akan merosakkan diri dia. Tetap dah daripada awal dia rosak dah, dia akan merosakkan anak-anak cucu pula. Bila anak-anak hilang sabar, anak-anak melarikan diri, anak-anak pula berdosa. Gitu lah. Kata-kata kena berobat molek lah. Cerita petang semalam tu maknanya ambil pengajaran molek. Ambil pengajaran. Kan? Jadi kita nak cerita angkat tangan, letak tangan. Ni cerita hak normal. Bukan cerita hak angkat tangan pelik-pelik tu, bukan tu. Tu kena apa tu? Kena asingkanlah, kena apa panggil? Kena masuk pusat pemulihan was-was. Dia ada pusat pemulihan dadah tau. Pusat pemulihan was-was. Kena masuk tempat tu. Kena buat camp. Kerajaan kena buat camp. Himpung ayah haji yang was-was. Kita tengok dalam tu siapa yang paling kuat was-was. Buat pertandingan, beri piala. Macam mana? Dia was-was ni realiti dalam masyarakat. Realiti dalam masyarakat. Kadang-kadang bila kita mengajar bab was-was ni, orang akan keling. Hari ni ayah haji kena dah, dia kata. Ayah haji kena dah. Minggu lepas tak ada dalam kuliah. Ayah haji mengajuk dah lah sebab minggu lepas ustaz kata berat sangat pada was-was. Hilang tak? Hari dah haji. Minggu sekali ada pula. Kena minggu lepas tu dia ada hal. Orang kata dia mengajuk dah. Tapi dia sebut was-was, pokok dia cokek. Ayah haji depan tu. Dia lah sama dia tu. Jadi was-was ni satu benda yang pelik lah, kita panggil tak normal lah. Hak ringan tu ringan lah, hak berat-berat je. Mana kena ajar molek, nasihat molek. Kalau masih lagi tak berubah, kena kepada perubatan lah. Takbir berulang kali tidak ada tu. Itu penyakit orang panggil. Jadi kita bicara ni hak angkat tangan, hak normal. Bila angkat tangan, permulaan takbir Allahu Akbar, ngam-ngam gitu. Angkat dahulu siap-siap baru takbir, itu mazhab Hanafi. Tak ada salah. Dan ramai orang buat seumpama tu. Kenapa? Wallahu alam lah. Dia nak pakai mazhab Hanafi ke, ataupun dia selesa seumpama tu ke, wallahu alam. Atau dia tengok siapa-siapa yang buat seumpama tu ke, wallahu alam. Kita tak kata salah, tapi tidak mendapatilah mazhab Syafi'i. Dia mendapati mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i permulaan angkat bersamaan dengan permulaan takbirnya. Padahal berbetulan segala hujung jari ni hak berkaitannya dia punya parah dia. Angkat tinggi membetuli telinga ke, membetuli bahu ke, ataupun tengah antara telinga dengan bahu. Dia panggil berbetulan. Pada berbetulan ayat kita, mana pun membetuli separah, selevel. Bukan pegang telinga. Pegang telinga tidak ada. Dia ada membetuli telinga, membetuli bahu, ataupun jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Dia ada tiga parah. Satu parahnya membetuli telinga. Membetuli ni, tangan hadap kiblat. Jangan buat gini. Tangan hadap kiblat. Tangan hadap kiblat. Hak ni sunat lain ni, tangan hadap kiblat. Tangan tidak menghadap kiblat hukumnya makruh. Hadap kiblat betul-betul, ni hadap kiblat, bukan gini. Bukan gini. Hadap kiblat. Hak tu tak ada. Paras dia. Parah dia, satu pandangan membetuli telinga, satu pandangan membetuli bahu, satu pandangan jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu, tengah antara telinga dengan bahu. Membetuli telinga mazhab Hanafi bagi orang lelaki, membetuli bahu mazhab Hanafi bagi orang perempuan. Adapun mazhab Syafi'i kita
jari membetuli telinga, tapak membetuli ni pertengahan. Jadi kita ni jari membetuli telinga. Ini pandangan Jaif dalam mazhab Syafi'i. Kita bukan pandangan yang muktamad. Saya akan cerita baliklah. Hak berkaitan dengan satu membetuli telinga. Pada ni hujung jari membetuli hujung ni telinga ni. Boleh tak setara ni membetuli telinga? Membetuli bahu, hujung membetuli bahu. Ni membetuli bahu. Hak tinggi sikitnya jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Hak ni hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ada pun pergi toko sini ni tak ada. Toko gini ni tapak sudah tidak menghadap kiblah, hukumnya makruh. Tak ada. Pegang telinga minta maaf, tidak ada. Yang ada adalah hazwa, muqabil bahasa Arab. Kalau kita kata berbetulan, separah, seiring, selevel. Bukan pegang telinga, bukan. Tak ada pegang telinga, tidak ada. Hati takkan cerita mula lah. Duduk gini. Apa gini ni? Banyak perkara sunat yang sudah ditinggalkan. Hukumnya adalah makruh. Tapak tidak menghadap kiblah, tidak ada membetuli bahu. Kita mazhab Syafi'i kita membetuli bahu. Kita akan bicara. Mungkin kita ni satu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i lah. Kita akan bicara nanti yang berkaitan dengan parah tangan kita. Parah apa? Parah ni lah tinggi telinga, bahu ataupun tengah. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Wallahu a'lam. Ini 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 30, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Jika maksud itu berhubung dengan makhluk, yakni dengan manusia, maka disyaratkan memulang. Ini berkait dengan harta, mengganti atau minta halal. Dan jika tidak kuasa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubahnya dan memohon kepada Allah. Ini gantung kepada Allah Ta'ala ni, supaya orang yang mempunyai hak itu, orang yang kita zalimi itulah, meredakannya, memaafkan kita pada hari kiamat. Ni faham ayat kita ni, faham ayat kita. Dan memohon kepada Allah supaya yang mempunyai hak itu meredakannya, meredakan seseorang pada hari kiamat. Mana meredak ni? Memaafkan lah. Meredak ni memaafkan. Mohon pada Allah supaya orang yang punya hak itu meredakannya bila ni, bukan sekarang ni, pada hari kiamat. Makna apa? Sekarang kita masih kekal berdosa. Ada ni kata nak naik makam kok mana dosa anak adamnya banyak. Hak makam sungguh lah. Mana sekarang ni kita pohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala buka hati orang yang mempunyai hak itu. Faham tak ni? Orang yang mempunyai hak ni, orang yang kita ada salah kepadanya. Memohon ni, meredakkannya, memaafkannya pada hari kiamat dengan bahawa dia tidak ambil pahala kebajikan kita. Situ. Tapi maknanya kita dosa kekal. Mana kita balik daripada haji mabrur sekalipun, dosa kita dengan Adam kekal. Kita nak terhapus dosa, orang yang punya hak tu meredakan kita, memaafkan kita ketika kita hidup di dunia sekarang. Malah dosa habis. Kita minta maaf sekarang, dia pun maafkan kita, barulah habis dosa kita dengan dia. Ada ni. Tapi apabila kita tak mampu nak menunaikan, ni minta maaf sekarang contohnya, macam sebut sebelum ni lah, orangnya sudah mati, orangnya tahu duduk mana. Macam saya sebut tadinya, kerja sebagai tangan awam, berhadapan dengan orang awam ramai, kita ada salah dengan orang ramai, kita minta maaf dengan siapa? Takkan kita nak highlight dalam FB, saya kaki tangan kerajaan, berkhidmat di mana-mana jabatan, saya dahulu. Tak payahlah gitu. Sebab kita dengan Adam ni, kita bukan umum ramai. Kita hanya berhadap dengan individu masing-masing. Umum ramai, jadi orang ramai tahu dosa kita. Tak boleh gitu. Ada ni. Mana? Maknanya
dosa kekal. Mahsyar kita istighfar, kita hadiah pahala, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dia maafkan kita, redakan kita pada hari kiamat. Tapi di sini ni dia berkait dengan harta lah. Kalau harta, pulangkan kembali kalau masih lagi ada. Kalau harta tu sudah tidak ada, kena ganti, beli hak lain. Tetapi kalau kita harta yang kita ambil sudah tiada, kita nak mengganti, kita tak ada duit nak ganti, kita pun hidup ala kadar sahaja, kita minta maaf, minta halal. Kita minta maaf, kita halal. Tetapi dia tidak halalkan kita. Contohnya, kita berhadap dengan Allah Ta'ala, kita sentiasa istighfar kepada orang yang ada hak atas kita, kita buat kebajikan, hadiah pahala pada orang yang ada hak atas kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan di hari kiamat, hari akhir, ketika hisab, dia redakan kita. Atas dunia tak redak, sebab dia gerang sangat kitanya. Kita minta maaf, minta halal, wajib. Orang maafkan kita, halalkan kita, sunat. Faham tak ni? Kita minta halal, minta maaf, wajib. Orang halalkan, orang maafkan, sunat. Di sini pahala sunat lebih besar daripada wajib. Kita biasanya maklumlah, pahala wajib dengan pahala sunat tu saudara banding lah. Kalau kita banding semayang sunat 70 rakaat menyamai semayang fardu 1 rakaat. 70 benar. Maknanya antara pahala wajib dengan pahala sunat orang tak banding. 70 rakaat sunat menepati 1 rakaat semayang fardu. Faham tak ni? Tapi ada juga perkara sunat yang lebih besar daripada, ada juga perkara sunat pahala lebih besar daripada perkara wajib. Ini di antaranya. Wajib minta maaf, sunat maafkan. Kita maafkan boleh pahala besar daripada orang yang minta maaf dengan kita. Sama hukum gini lah. Orang yang berhutang dengan kita, dia dalam keadaan memanglah, tengok pada keadaan dia tu macam tak bayar dah. Dia nampak, alah, Covid ni contohnya, hari tu ada pekerjaan, sekarang tak ada pekerjaan. Patulah kita musim Covid ni, jangan kita buat macam-macam lah. Orang buat macam-macam lah, habis tu orang senang. Orang ni sampai ke bunuh diri boleh berlaku di kalangan orang Islam. Orang kafir bunuh diri tu kita tak pelik. Sampai mereka orang Islam pun bunuh diri. Oh tu buat dosa tu God tak tahulah bunuh diri, mudah-mudahan ampunilah. Tapi nak cerita sampai peringkat bunuh diri. Orang sampai ke peringkat cerah-berah dengan kesulitan hidup pada masa Covid ni. Tengok dalam surat khabar kan, miskin tegar ramai mana dah pulaknya. Ratus ribu orang yang hilang pekerjaan. Jadi cara sekarang untuk kembali balik kepada normal dengan jalan sekarang vaksin. Mudah-mudahan Tuhan bagi manfaat. Kita ikutlah jalan tu untuk tengah ramai. Untuk individu kita mungkin kita tak terkesan mana. Hendak ni. Kalau kita nampak agama pula, kuliah terhalang apa semua, alhamdulillah dibuka kembali. Mudah-mudahan dapat kembali normal. Orang nak cari rezeki ni, nak kembali normal ni bukannya mudah. Dan jatuh tu nak naik semula, Allah lah. Dan kita baca kok macam mana orang saya sebut kemarin tu lah, M40 turun, B40 turun, miskin tegar. Saya tak faham sebenarnya, saya cuma faham B40 ni orang senang, M40 orang senang tau. B40 ni orang yang ala kadar ke macam mana? B40 ni orang yang ada koda-koda lah. Mana hok bawah lagi je miskin tegar ke orang macam mana? Sebab dia ada M40, B40. M40 tu senang lah ke mana? Ke M40 tu kaya? M40 tu ke apa? Apa maksud dia M40? Apa maksud dia? Mana orang yang kaya? Orang yang pertengahan.
B40 ni orang bawah. Tapi dak miskin Tegar lah. B40 ni orang bawah. Lepas tu ada selapis lagi ni, miskin Tegar. Ramai mana B40 turun pada miskin Tegar. Hak miskin Tegar ramai dah sebelum Covid ni. Hak B40 turun pula miskin Tegar. Lepas tu macam mana nak kembali balik ni? Kita kena kembali kepada cara Islam. Apa yang kamu nak cerita cara Islam? Kita ikhtiar usaha cacak vaksin ni bukan cara Islam. Perubatan ni bukan cara Islam. Itu pelik lah. Kita makanlah pemakanan kita makan semua waktunya. Habatus sauda makanlah. Minyak zaitun makanlah. Wa kharma makanlah. Ada soal tu. Waktu tak kait dengan Covid orang makan semua dah tu. Kata apa musim Covid lagilah orang nak makan. Apa bagus makan. Berarti ada jalan lah, jalan vaksin. Itu turutlah. Gitu je. Jadi orang ni berat dah. Memanglah hutang dia. Dia tak mari tambah hutang bermujur Dia malu dah lah nak mari minta hutang kita. Hutang lama dia tak bayar. Bukan yang tak bayar ni, dia tak mampu nak bayar. Maka orang yang mempunyai hutang wajib fanaziratum ila maisarah tu. Mana pun dia wajib kena tunggu orang tu mampu. Wajib kan? Haram kita sok. Jangan hok pakai drama, hok bawa payung. Terjun kok tikat orang lari dah. Dia mari payung tu apa? Kok drama lama tu lah. Apa? Ceti. Kok mari payung tu. Orang tu susah, jangan haram kita desak dia. Wajib kita tunggu. Wajib tunggu. Sunat kita halalkan. Dia berhutang. Memang pada masa yang dijanjikan sudah melepasi. Tapi dah kena musim Covid ni kita kata kok jatuh dianya. Mana dia nak tunaikan janji memang ada kata dengan suasana sekarang ekonomi dianya memang gelak gambau. Maka wajib kita tunggu dia. Tak boleh nak desak. Wajib tunggu. Tunggu sabarlah. Bila? Tunggulah. Wajib tunggu. Ada ni. Disunatkan kita halalkan. Sunat halalkan. Jadi tunggu wajib, halalkan sunat. Mana besar pahala? Tunggu hukumnya wajib dengan pahala halalkan yang hukumnya sunat. Besar pahala halalkan hukum sunat. Ni perkara sunat lebih besar pahala daripada perkara wajib. Memberi salam sunat, menjawab salam wajib, tapi pahala besar yang memberi salam yang hukumnya sunat. Ini di antara perkara sunat yang lebih besar daripada pahala daripada perkara wajib. Mana sekarang bila orang minta maaf pun semua dia tidak maafkan, masyarakat kitanya. Masyarakat. Adapun hak hutang tak bayar tadi tu akan dibagi syafaat oleh Nabi SAW. Kalau dia betul-betul nak bayar, dia bukan nak menipu. Bukan. Ada orang ni memang dia nak menipu dah daripada awal. Dia buat baik. Apabila orang tu baik dengan dia pun berhutang. Memang mangsa dia dah ni, memang dia tak akan bayar. Waktu zalim seumpama tu Nabi tak akan bagi syafaat. Adapun kalau orang ni memang betul-betul kesukaran, dia memang pagik nak bayar hutang, ni Nabi akan bagi syafaat. Pada ni Nabi akan bagi syafaat bagi orang yang tak mampu nak bayar. Di masyarakat Nabi akan bagi syafaat. Hak beratnya hak pida ni orang yang sengaja melengah-lengah dan bayar hutang. Tu bayar dengan pahala di hari akhirat. Baik bayar atas dunia dengan duit, dia bayar dengan pahala buat apa? Ayat tak kena bayar. Orang yang memang niat seumpama tu berat, walaupun tuan hutang tu secara individu dihalalkan sekalipun. Memang niat dia sudah nak menzalimi dah. Ada pesan gitu. Memang dia nak menzalimi. Dia buat baik dengan ada tujuan. Bila dapat hutang, dia pun tak ada baik tu. Dia pun lari. Lepas tu hutang macam mana? Akhirnya
Yang dihutangi tu pula malu dah nak tanya. Yang berhutang, yang menzalimi tadi tu tak ada rasa malu apa pun. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang dia kata jumpa di masjid, selisih di masjid, sama-sama berjemaah. Yang malunya siapa? Saya malu, Ustaz. Malu apa? Dah dibutang saya. Dia yang malu, kenapa kamu nak malu? Jadi yang dizalimi pula dah malu nak beradak muka. Orang yang menzalimi sengaja tak bayar hutang tu senang lenang kawan tu, bunyi macam-macam, beli tu beli ni tapi tak bayar hutang. Tapi dia tak rasa apa pun. Mana apa ni muka dia apa? Kau tebal tu apa? Muka daripada kulit apa? Kulit babi ke apa? Kasar tu. Dia kata muka daripada kulit babi, dia kata. Tak malu. Tapi masalahnya dia kata sama-sama berjemaah 5 waktu. Awak tak tahu je. Ni. Tak bayar di dunia, bayar dengan pahala di hari akhir. Itu termasuk dengan dalam dosa dengan anak Adam. Taubah ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirah yang selamat. Ianya yang taubah wajib bersegera. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.